Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم افتح علينا حكمتك وانصر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين يا رب العالمين. Okay, Puan, saya ada send tadi WhatsApp tentang Azaitun tadi. Saya pun tengok. Nanti habis kelas baru tengok. Okay. Baru hantar Ustaz, tadi tak ada apa? Baru hantar. Baru declare, consider declare sesat lah tu tak? Entah, saya pun baru dapat dari orang, belum saya tengok lagi. Okey, sekejap lagi kita baca. Okey, sekarang kita masuk tentang sifat huruf. Okey, sifat huruf. Sifat huruf ini ada yang berlawanan, ada yang lemah, ada yang lemah dan ada yang kuat. Tapi ada juga sifat huruf yang bersifat tunggal. Yang pertama sifat huruf yang berlawanan, iaitu ada 5 sifat huruf yang berlawanan. Yang pertama ialah hammas. Hammas ini lepas angin, nafas, suara mendesas. Lawannya adalah jahar. Tahan angin, nafas, suara kuat dan terang. Yang hammas ini yang selalu kita gunakan adalah kaf dengan ta. Tapi sebenarnya ada berapa huruf hammas? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 10 huruf. Yang pertama ialah huruf fa. Fa. Ketika kita sebut fa, ada angin tak? Fa. Afidah. Yang kedua ha. Ha pun ada. Hakimin. Yang ketiga sa. As. Ada angin tapi sikit ya. Baru seterusnya ialah ha. Ha. Baru sya. Sya jelas. Apabila apalagi dia mempunyai sifat tafashi. Himinasyaitan. Kemudian kha. Tetap ada angin. Sad, as, sin, as, kaf, ak, ta'at. Itu namanya hammas. Sedangkan hammas sendiri mempunyai lawan iaitu jahar. Apa? Jahar atau jahar. Jahar ini terang. Jim, dal, qaf, qa, ba, hamzah, za, ra, zai, dad, za, ain, ghin, lam, mim, nun, waw, hamzah, ya. Ini jahar. Jahar lawan kepada hammas. Hammas lemah, jahar ini yang kuat. Kemudian yang bawahnya ada yang namanya rokhawah. Lepas suara mengalir je. Perlu diketahui satu sifat huruf mempunyai banyak sifat. Rokhawah mengalir. Alif, sa, kita sebut semua hurufnya sama-sama. Alif, sa, ha, kha, za, zai, sin, shin, sad, dad, za, gha, fa, ha, waw, ya. Kemudian baru yang tengah. Yang ini ada tengah. Tengah ini tengah-tengah. Dia tidak keras, dia tidak lemah. Iaitu tawasud. Tawasud hurufnya apa? Sebut. Tawasud. Lam, nun, ain, mim, ro. Ini adalah disebut dengan tawasud. Baru yang syiddah. Syiddah ini kuat. Yang kuat adalah syiddah
tahan suara terhenti. Suara terhenti. Hamzah, jim, Jim. dal, Dal. qaf, Ko. ta, ba, Kaf. ta. Ka. Baru seterusnya ialah istifal. Apa itu istifal? Suara rendah, pangkal lidah mendatar. Alif. Alif, ba, ta, Dal. ta, Jim. ha, Zal. zal, ro, zai, sin, shin, ain, Fa. kaf, Kaf. lam, Lam. mim, Mim. nun, Nun. ha, waw, Waw. hamzah, Hamzah. ya. Ya. Lawannya ialah isti'la. Isti'la ni adalah huruf Suara tinggi. yang tinggi ataupun berat. Huruf isti'la ini biasanya kalau ra mati setelahnya huruf isti'la, maka ra itu dibaca tebal. Huruf isti'la itu apa? Sad, dad, ta, za, qaf, ghin, kha. Baru infitah. Infitah ialah terbuka ruang udara antara lidah dan langit-langit mulut. Lidah tak terangkat. Alif, ba, Ba. ta, sa, Jim. jim, ha, ho, Ol. dal, Dal. zal, Dal. ro, zai, sin, shin, ain, Ghin. ghin, Fa. Kaf. Qaf. Kaf. Lam. Mim. Nun. Nun. Ha. Waw. Hamzah. Hamzah. Ya. Baru lawannya adalah itbaq. 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 Lidah terangkat menutup langit mulut. Sad, sad, Spot. do, do, To. zo, zo. Lidahnya terangkat menutup langit-langit mulut. Sad, dad, Demu. to, To. zo. Baru bawahnya izlaq. Lancar. Lancar sebutan. Bukan iklab tapi izlaq. Lancar sebutan. Fa, ra, mim, nun, lam, ba. Dal. Fa, ra, mim, nun, lam, ba. Lawan izlaq adalah Sebutan. Ismat. 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 Tersekat sebutan. Tersekat sebutan. Tersekat sebutannya apa je? Alif. Alif, ta, tha, jim, ha, kha, dal, zal, zai, sin, ra tak ada. Sin, shin, ain, ghin, sad, dad, ta, za, fa, qaf, kaf, waw, ha, hamzah, ya. Ustaz, sebab apa dikatakan tersekat? Tersekat tu macam mana? Tak sekat pun kita baca Ustaz. Alif, Macam ba. lancar. Ya. Terus terang saya katakan bahawasanya untuk sifat yang ini saya tak pandai nak terangkan. Cuma saya hanya ikut buku ni kerana yang sifat seperti ini saya pun sendiri sebenarnya bingung. Bingungnya kenapa? Kalau betul macam ni tersekat padahal kita sebut biasa alif, ta, ka, biasa. jim. Tak tersekat pun. Biasa sa tapi kenapa ada tersekat? Itu yang pertama. Makanya daripada itu saya hanya bacakan, tapi nanti kalau yang bawah ni sifat tunggal ni baru saya yang sangat faham. Yang ini paling tak kita tahu je lah, sekedar pengetahuan. Ya, daripada saya terangkan saya salah, terus terang memang saya cari tersekat apa ni semua bukan saya tak belajar, saya dah cari. Yang saya tahu hamas dengan istilah ni. Makanya Hamas tu macam biasalah kan kita pun berangin. angin. Jadi kalau puan nak tanya saya pun terus terang saya tak tahu yang ni. Memang saya cari kat YouTube pun saya cari sebenarnya. Ustaz, nanti kalau ada Ustaz betul. Nanti kalau ada saya akan update lagi puan Ya, Ustaz. Ya, boleh. Yang macam paling tak kita tahu ada yang sifat namanya hamas, jahar, rohawah, syiddah, istifal, isti'la, infitah, itbaq, izlaq dengan ismat. Okey, kalau izlaq ni lancar sebutan memanglah lancar. Sebenarnya kalau ikutkan kita semua lancar tak?
Lancar. Sod lancar kan? Tapi macam mana boleh disebut tersekat? Sekat. Ada yang boleh kalau ada yang tahu boleh share kat sini. Puan Rodiah mungkin tahu Puan Rodiah? Tuan Haji? Ustaz sebab semua dia ada banyak tempat semua ada huruf Ha. tu soal. Puan Rodiah ada nak cakap? Ada. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Sorry masuk lambat sikit. tak apa, tak Okey. Apa dia? Short. Tak, Apa maksudnya ini, dengan short? kalau Puan Rodiah ada yang faham maksudnya tentang isma tersekat ni maksudnya apa, boleh berbagi ilmu kat sini. Nah, Apa makna tersekat? Tersekat sebutan. Oh. Ismat. Ismat. Untuk apa huruf mana ni Ustaz? Ini ni yang bawah ni Yang ismat. short. Bukan Ha? ismat ni Mana? yang Semua. Ismat. apa? Ismat. Mana ada Ismat? Ini Ada. Software qalqalah lin inhiraf. Bukan atasnya sifat huruf yang Atasnya. berlawanan. Ada namanya Sifat. izlaq, ada namanya ismat. Sedangkan yang ismat ini adalah tersekat sebutan. Apa maksud Ya. tersekat Oh, ya ke? kat sini? Kalau puan ada boleh share ilmu. Mana Tak. isfaq? nanti saya nak beritahu Ustaz. Ha? Ni dalam Ismat ni, buku Ismat. Ismat Yang ni. bawah sekali tu Ismat. Tengok skrin, jangan tengok Okey. Dalam Tersekat buku ni, dia sebutan. Ustaz. Minta Apa tulis yang sikit. boleh- Alif. Apa pula tersekat Ustaz? Tak sekat pun. Alah, awak tanya dia. Itu kita nak tahu tu apa makna Sebab tersekat. 23. Dia 23 huruf. 23 Alif, huruf. ta, Ha. sa, jin, ha. Apa yang tersekatnya? Tak sekat pun. Okey, Tuan Ya, Haji ini boleh tak. Tuan Haji boleh Ya. terangkan? Sini saya ada panduan buku satu ni. Ha? Dia tulis dia maksud dia mengawal hujung lidah agar tidak terangkat ke atas ketika menyebut hurufnya. Oh, okey. Tersekat itulah tak naik ke atas lah lidah kita tu. Tersekat. Gitu. Tuan Haji. Ya. Tuan Haji boleh share dalam WhatsApp group tak? WhatsApp Ya, group ya, dia kita jelas. Boleh kita Atau kita kalau tulis kalau kat buku sini. tu boleh dia punya penjelasan tu apa orang kata tangkap gambar dia, snapshot dia masuk ke dalam Okey. WhatsApp group. Bisa. Ya. Yang Nanti bahagian nanti tiga lepas kan. tu letak Yang ada Ismat dan Ikhlaq. Sebab perbezaan Saya lancar sebut, tersekat sebut. Apa yang Itulah. kita kata sekat. bila Ismat ni saya ingat Ismat Ulam Raja. Ya. Tersekat Ulam Raja lah ya. Dekat dia Romli kat pula kat. Tu cerita Piramli tu. Itulah. Ustaz boleh cerita apa yang Sekejap, disekat sekejap, tu? sekejap, sekejap. Tak, Ustaz pun kata tadi dia Ustaz pun tak berapa nak tahu. Kalau yang dekat buku tajwid yang saya pegang, okey. Dia pertama al-jahr maksudnya menahan nafas. Al-jahr menahan nafas lawannya hamas. Kalau jahr menahan nafas hurufnya ni ada berapa? Ada 19 jim, tahan jim, dal, qaf, ta. Tapi lawannya hamas. Hamas itu adalah berangin. Ya. Kemudian syiddah. Syiddah ni huruf yang lantang. Lantang tu apa, keras ya? Lantang, penyebutannya lantang. Jelas, lantang dan keras. Kemudian lawannya rokhawah. Rokhawah itu lembut. 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 Rokhawah itu lembut penyebutannya. Alif, sin, jim itu lembut. Kemudian istifal, renggang. Infitah. Infitah dulu. Oh betul. Kejap. Istifal. Istifal. Mana istifal? Istifal maksudnya rendah. Rendah. Kat sini tulis rendah. Lawannya isti'la. Isti'la adalah tinggi. Tinggi ni maksudnya suat lebih berat lah. Suara tinggi, yang ni suara rendah. Alif, ba, kalau ni suat, dot, to, macam tu. Lepas tu infitah. Infitah ini renggang. Renggang. Terbuka ruang udara lidah dengan langit, mulut lidah tidak terang. Maksudnya terbuka ruang udara antara lidah dan langit. Maksudnya ada renggangan kat situ. Alif, ba, ta. Kemudian lawannya itbaq. Itbaq ni rapat. Dot, sod, dot, to.
To ada rapat dulu baru buka. Zo. Baru izlaq. Izlaq dekat sini ringan. Lawannya ialah ismat. Ismat dekat sini berat. Dekat buku ni ismat adalah berat. Ustaz kan? Ya. Oh, dekat sana. Betul. Tapi yang Tuan Haji saya rasa lebih senang. Ya. Kalau ada Tuan Haji betul, boleh betul, share betul. Tuan Haji. Sebab Ya, yang dah yang masuk dah dalam grup. yang ni saya cuma macam ni nampak? Nampak? Okey. Ini buku tajwid, mudah belajar tajwid. Saya ambil dari Malaysia ni. Ya, cuba Ustaz buka grup WhatsApp. Kat dalam tu Tuan Haji ada hantar, lebih faham saya rasa. Mengawal hujung lidah agar tidak terangkat ke atas ketika menyebut huruf-hurufnya. Al-Ismat. Izhar. Sekejap. Ismat. Ismat adalah juz ini mengawal hujung lidah agar tidak terangkat ke atas ketika menyebut hurufnya. Alif. Alif. Ini lebih jelas lah. Lebih Lebih faham. faham. Lebih faham. Kita lebih faham. Meringankan hujung lidah atau kedua bibir ketika menyebut huruf. Ya. Meringankan hujung lidah. Fa, ra, Faham. mim, Ra. nun, lam, ba. Ayo. Ismat itu maksudnya mengawal hujung lidah agar tidak terangkat. Alif. Ta. Sa. Jim. Ha. Hal. Dan. Zat. Sifatnya agak susah Ustaz, kita tahu. Maknanya kita kena kawal lidah tu Ustaz. Ya. Ya, kawal Kena lidah. kawal lidah masa menyebut supaya dia tak terkeluar, tak ke dalam, ke atas, ke bawah tu macam tu ke. Mat. Ya, betul tu. Yelah, buku yang Tuan Haji Rasanya pegang ni sebab sama dengan ni Tuan Kalau Haji ikut ternyata ni. penjelasan Tuan Haji tadi tu lah. Tuan Haji pegang buku yang sama Masih ajak saya tunjuk tak? sama dengan ni. buku saya lain. Sama. Sama Tuan Haji, ada ni keterangan. Saya baru buka sebelahnya, sifat-sifat huruf berlawanan. Ya. Seperti infitah membuka ruangan di antara lidah dan langit atas menyebut hurufnya. Tak apa, nanti saya try ni, saya akan ambil gambar, saya akan screenshot, saya akan buat dekat sini untuk lebih senang. Ya, Puan? Baik-baik Ustaz. Saya punya lain sikit. Boleh tunjuk? Saya Islam. Islam menyebut huruf dengan mudah dan lancar. Oleh sebab sebahagiannya keluar daripada hujung lidah dan sebahagian lagi keluar daripada dua bibir mulut. Ia disebut dengan cepat dan lancar. Ismat ditegak menurut istilah ilmu tajwid, ditegak hanya menggunakan hurufnya untuk menyusun kalimah bahasa Arab yang lebih dari 3 huruf. Tak tahulah. Pening Puan ni. Panjang lah. Apa tu? Tertegak. Tak apa, macam ni je. Yang jelas kita menyebut huruf itu kena Betul. betul. Sebutan huruf kita kena betul. Jadi yang jelas ini adalah kalau Puan pun saya suruh hafal, agak-agak hafal tak? Oh, tak boleh. Tak. Tengok sifat dia. Lagipun satu huruf banyak sifat dia Ustaz. Kalau yang ni saya tak tekankan menghafal, paling tak Puan tahu ada hamas, ada jahar, ada rokhawah, ada syiddah, ada istifal, ada istilah. Tapi nanti yang bawah ini tolong diingat. Karena yang bawah ni tak banyak. Yang bawah ni adalah sifat Sifat tunggal. sifat tunggal. Okey, kita masuk sifat tunggal. Sifat tunggal itu yang pertama adalah sofir. Apa itu sofir? Kuat. Bunyi Berdesir, bunyi desir yang kuat. Bunyi desir itu yang macam mana? Sofir. Kalau kita menyebut huruf-huruf beserta desiran angin. Berdesar atau berdesir. Jadi ketika itu buat sin, ada angin tak? Ada Sin, Sin. sod, za. Sod. Sin, sod, za. Kemudian yang kedua ada qalqalah. Qalqalah puan-puan dah hafal kan? Ya. Qalqalah dibagi menjadi 3. Suhra, kubra, akbar. Hurufnya baju dan oto. Baru seterusnya ialah lin. Lin ini menyebut huruf yang dengan lembut dan tidak memberatkan lidah. Lin kan? Sebutan lembut dan mudah. Contoh, ai dengan au. Syai'in
khaufun. Itu semua huruf lin. Bacaan lin kita dah selalu. Kemudian inkhiraf. Melencong makhraj ke huruf lain. Inkhiraf. Inkhiraf. Menyebut huruf-hurufnya dengan melengkungkan lidah. Dekat sini kalau keterangan lain melengkung. Ketika kita sebut lam, lidah lengkung dah. Kalau melencong, lam, dia melencong ke makhraj apa? Lam. Melencong ke makhraj huruf mim. Bibir rapat kan? Lam. Bibir rapat. Melencong ke sana. Kalau ra, dia melencong kepada makhraj al-jauf. Rongga mulut. Ra. Itu kalau melencong. Kemudian takrir. Takrir ini apa? Kuat. Bergetar. Menyebut hurufnya dengan getaran hujung lidah serta berulang. Bukan bergetar, tapi bergetar. Ra. Ar-ra'a ada getar. Markab. Ustaz, ra tu kalau tafhim atau tarkik pun dia ada getar Tarkik ya? bergetar tapi dia sikit je, tipis. Contoh kan kalau yang tafhim Allahu Akbar. Itu kan takhir. Tafhim. Tapi kalau tarkik Bismillahirrahmanirrahim. Tetap ada getar. tak nirrahim. Lembut. Lembut, tipis tapi tetap ada getar. Kemudian seterusnya tafashi, menyemburkan angin di antara lidah dan langit ketika menyebut hurufnya. Ataupun berhamburan angin atau antara gigi dan langit-langit keras. Shin, asyaitan. Tashkurun. Ada angin. Shin, tafashi. Shin. Tapi bukan air liur yang keluar, basah nanti buku puan. Jadi yang keluar cuma angin. Kemudian istitalah. Berpanjangan di bagian tepi lidah ke gigi geraham. Istitalah menyebut hurufnya dengan tepi lidah secara memanjang. Jadi lidah memanjang di tepi lidah itu memanjang menyentuh gigi geraham. Dot. Jadi biasanya akan kembung pipi belah kanan atau belah kiri karena tepi lidah tadi menyentuh gigi geraham. Dot. Bidu. Waladdo. Tapi jangan dari la dah diputar. Lidah jangan putar. Kalau puan-puan menyemutarnya jadi waladdo. Itu kalau diputar salah. Waladdo. Itu diputar. Tapi yang betul tak usah putar jadi waladdo. Okey? Seterusnya wajibul hunnah ataupun hunnah. Hunnah adalah Dengung. Di buku ni tak ditulis Tuan Haji dengung. Hunnah tak termasuk. Ada. Tapi dekat buku ini ada disebut hunnah. Hunnah ialah dengung makhraj rongga hidung. Jadi al-khaisum inna thumma sifatnya adalah dengung. Okey puan-puan, kita sambung kepada Al-Quran. Ada pertanyaan? Ada Ustaz. Ustaz buat masa ni. Okey, Al-Quran kita sampai muka surat 39, 30, 40. Muka surat 40. Ayat Last ayat 39, 246. hari ini muka surat 40. Ayat awal tu. Last sekali ayat 38 Ustaz. Hari ni 39. Ayat Hari ni 39 dia. Mana kita kan Ya, hari ini muka surat 39. Ya betul. 39. Ayat 238. Ya, ayat Ayat 238. Saya silap letak. Dalam Ayat 238. atas.
Okey, kita boleh baca? Seperti biasa kita mula daripada Tuan Haji boleh? InsyaAllah Ustaz, okey. Mula tu Ustaz. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Betul memang kau surat saya ni. Allah. Muka surat 39 ayat 238 tu Haji. Sekejap. 9, 2, 3, 8. Sekejap Tuan Haji Saya bacakan Tuan Haji. Hafizu. Ya, okey. 41. Sekejap. Bismillahirrahmanirrahim. Hafizu ala salawati was-salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Silakan Tuan Haji. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين بسم الله الرحمن الرحيم حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. Alhamdulillah. Hafizu ha mak apa? Mak asli. Hafizu Mak asli. ala salawat. Alif lam Qamariyah. Salawa Wah, masih. wassalati Alif lam Qamariyah. la Masih. til wusta al wusta. Ini alif lam samsiah tadi as-salah. Al wusta alif lam Qamariyah. qamariyah. Wusta sin mempunyai sifat Afashi. tafasi. Sin tafasi? Ini apa tadi Ustaz cakap? Saya tak cakap. Oh ya ke? Silap dengar. Sila. Shin. Itu shin tafasi ada titik 3. Yang ni Sofir. sin. Oh, ini Sin berarti sofir dan hamas. Akhir. Kalau sifat berlawannya hamas, kalau sifat tunggalnya sofir, berdesir. Wusta, to mana apa to? Mak asli. Wa qumu Masih. lillah lah mak apa? Dan sabda. Samsiah. Lah dia mad. Masih. Masli qanitin. Masih. Nitin. Kun. Ma'alif. Ma'arid li sukun. Hafizu. Wahizu. Yaralah oleh kamu. Peliharalah olehmu ala salawati atas solat fardu was solatil wusta dan solat wusta. Solat wusta solat apa? Asar. Solat asar. Kenapa suruh pelihara solat asar? Kalau asal tu orang susah buat. Kalau asar orang susah buat karena orang sibuk. Waktu itu adalah waktu kerja. Lain kalau solat subuh, biasanya susahnya karena ngantuk, susah bangun. Kalau solat zuhur, pas waktu rehat. Solat maghrib, waktu rehat. Solat isyak biasa pun waktu rehat. Tapi kalau waktu asar ini, waktu yang berada di tengah-tengah, waktu wusta, bukan waktu rehat. Kalaupun ada rehat pun biasanya coffee break. Tak je, tak sempat. Tak sempat. Jadi peliharalah solat wusta, solat asar. Kerana kadang-kadang manusia terlena. Kejap lagi akhirnya dah maghrib. Wa qumu lillah. Wa qumu Dan laksanakanlah. Dan dirikanlah lillah karena Allah qanitin dengan tunduk ataupun khusyuk. Jadi kita melakukan solat harus khusyuk. Ada yang mengatakan bahawasanya kalau kita solat seolah-olah Allah ka'allam yarahu illam yarah. Maksudnya kalau kita solat seolah-olah Allah kita melihat
Allah. Kalau tak melihat, berarti Allah yang melihat kita. Ibaratnya kalau kita kerja, ada bos, kita boleh lihat bos, kita akan khusyuk. Contohlah kita, depan kita ada bos kita, kita buat kerja, kita macam khusyuk, kita akan fokus. Tapi kalau tidak pun seolah-olah ada bos yang memandang kita. Kalau kita kerja ada bos kita macam mana? Lebih serius ada atau tak? Lebih serius Kamu kalau tak ada kerja bos. dah Ustaz, tak ingat. Angkat kepala. 10 tahun dah tak kerja, tak ingat. 10 tahun dah tak kerja Tapi sekarang kita masih kerja. Kerja kita dengan bos Allah, mengerjakan solat. Okey. Banding kerja pejabat tak boleh, tak ingat dah 10 tahun. Okey. Oh, sebab Puan Dania. Sebab dia bos. Oh, dia bos dulu. Pandai lah Syifat ni. Waktu kerja dia bos itulah Bos tak ada apa lah. Kalau bos tak adalah anak ni kan. Okay. Orang mati kita. Orang mati kita. Seterusnya Puan Dahniar. Ya. Fa in khiftum farijalan aw rukbana fa idza amiltum fadhkurullah kama 'allamakum ma lam takunu ta'lamun. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'in Fa'in jangan dengung. Fa'in khiftum jangan fa'in, tak boleh. tak dengar ya. Fa'in khiftum farijalan aw rukbana fa'iza amintum fadhkurullah kama 'allamakum ma lam takunu ta'lamun. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in khiftum farijalan aw rukbana fa idza amintum fadhkurullah kama 'allamakum ma lam takunu ta'lamun. Alhamdulillah. Fa in khiftum. Kenapa in tak boleh in? Dia Ifa hakiki. Fa in khiftum. Bukan. Izhar. Kerana dia izhar hakiki maka kena baca jelas. Fa in khiftum. Khif kha ada getar. Fa in khiftum. Khif fa ada hamas. Tumfa rija tumfa. Fa'iza mak jaiz munfasil. Ini bukan tu fa in khiftum fa. Mim mati dengan fa. Wafa. Mim mati dengan fa. Izar Safawi. Izhar Safawi. Farijalan. Izhar Jamak asli. Jamak asli. lan au Lan tanwin. Tanwin bertemu dengan alif. Hamzah. Izhar halqi. Izhar halqi. Au rukbana. Mak asli. Ma asli Mak iwat. rukbana. Mak iwat. Ma iwat. Fa iza amiltum. Mak jaiz munfasil. jaiz munfasil. Amiltum. Ifa hakiki. Hakiki. Nun mentah. Ustaz ni. Amantum fazkurullah. Tum. Tum dulu memang dengan fa. Izhar Safawi. Fazkurullah. Guru mak asli. Alif lam syamsiah mak asli. Dalam Samsia. Ada mak asli ke guru? Kurullah. Ada mak. Ada sebab masuk ke Hamzah, ke Allah. Kama. Itu apa? Mak asli. Kenapa Puan Rasidah?
Apa tadi Ustaz? Kuru tu macam mana? Tu, wow tu bukan mak asli ke? Fazkurullah. Allah ni kuru tak ada mak asli sebab dia Oh, dia masuk terus Allah. masuk. Adanya alif lam samsiah dengan mad asli Allah. Kuru mak aslinya hilang kerana masuk ke Allah ada sabdu. Okey. Kama mak asli allamakum. Alamak. Kedua mis lain. Idgham mislain. Ma asli lam takunu lam. Izhar Syafawi. Izhar syafawi takunu Mat asli. Asli. ma asli ta'lamun. Ma'rif disukun. Fa in khiftum, dan jika kamu Kamu ingat. Kamu Takut. 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 Farijalan, maka kembali maka berjalan sambil berjalan au rukbanan atau berkendaraan. Rukban ni naik something. Faiza amintum, kemudian apabila kamu telah aman, fazkuru, maka hendaklah kamu mengingat Allah kama allamakum, sebagaimana Dia dia telah mengajar kamu malam takunu ta'lamun, apa yang belum tidak kamu ketahui. kamu ketahui. Dan jika kamu takuti sesuatu bahaya, maka solatlah sambil berjalan atau berkenderaan. Kemudian apabila kamu telah aman sentosa, maka hendaklah kamu mengingati Allah dengan mengerjakan solat secara yang lebih sempurna, sebagaimana Allah telah mengajar kamu apa yang kamu tidak mengetahui. Maksudnya solat jalan ni macam mana? Solat fardu lah Ustaz ni. Tak, Tak. solat jalan ni kalau kita wajib solat, kita solat macam kita nak pergi Mekah tu kan. Betul. Jadi ini adalah solat fardu, betul, solat fardu ketika kita dalam perjalanan. Contoh kita nak balik dari jam 3, kalau kita balik sampai rumah dah maghrib, jadi asar tu tak sempat, maka solatlah sambil berjalan dalam kenderaan. Kalau nak wuduk guna tayamum, tapi jarang orang buat ni. Tayamum apa yang ada. Lepas tu solat sambil sambil bawa kereta. Kenderaan lah. Cara solat dia macam nak kenderaan mana? Biasa dalam salat. kenderaan kan Ustaz? Mesti dalam kenderaan kan. Kalau kita boleh berhenti, ada tempat yang kita boleh solat, kita solat penuh lah kan. Cuma buat Yalah, tapi maksudnya ni waktu tak sempat, tapi lepas tu kita jumpa waktu, kita tempat yang okey, kita kena buat solat lagi. Yalah. Itu istilahnya, ini ada orang yang mengatakan solat hormat waktu. Ada yang mengatakan macam tu. Tapi Ustaz, kita kalau ambil wudu, kalau kita pakai tayamum yang dekat sapu-sapu debu tu, boleh juga. Ada yang masa saya pergi Mekah baru ni, dia bagi spray tau. Jadi Spray, kalau bawa spray lagi bagus spray daripada tayamum. tahulah dalam kenderaan macam angkut terbang, apa yang kita nak basuh? Muka, tangan, kaki macam tu. Kalau tayamum. Tak. Nak baca Kalau dengan wudu. Kalau wudu dalam macam wudu. biasalah. Kalau kenderaan Tapi kalau boleh. Makanya kalau dalam kenderaan biasanya kita tetap gunakan tayamum. Kalau ada air tak boleh kita buat macam tayamum, tetap harus macam wudu. Oh, ya ke? Sebab nak berkisar duduk dalam kapal terbang tu, manalah nak tunduk kaki semua tu tak macam tak berapa kan. Tapi kalau macam tu, biasa kalau kita pakai stokin, boleh kita lap aja stokin itu. Itu diibaratkan seperti muzah. Ada Pasal bab dalam fikir. kapal terbang tu duduk himpit-himpit, nak angkat kaki pun tak boleh. Macam mana? Baik, senang tayamum. Tayamum muka dengan tangan je. Muka dengan tangan. Tapi kalau biasanya kan orang bawa spray ni bila Semburan. Tayamum tak ada kaki tak ada. Tak ada kaki. Dia ada 4 syarat tu Ustaz tu cakap. Tayamum. Masa umrah. Tayamum Bukan itu. tayamum dengan spray pun Ustaz. Dia suruh muka, tangan, rambut dengan kaki. Dah. Itu guna spray. Boleh solat. Spray kan? Spray. Oh, guna Kalau spray. spray. Tapi kalau tayamum hanya ada tangan dengan muka. Dia ada 4 rukun. Yang pertama ialah niat, yang kedua muka, ketiga tangan, keempat tertib. Itu tayamum. Tapi kalau untuk spray itu mungkin khusus untuk orang umrah ya. Saya belum pernah guna. Belum. Ustaz tu pesan lah kalau dalam kapal terbang, dia tak bagi pakai singki tu, takut nanti habis banjir dalam toilet betul. kapal terbang.
So dalam keadaan darurat lah kira kan. Dia suruh ambil spray, lepas tu dekat seat kita tu suruh ambil lah 4 yang syarat tu. Lepas tu solat je lah dia kata. Tak payah cari kiblat lah apalah. Allah tahu dalam keadaan kita macam tu kan. Dekat tempat duduk je. Okey. Tapi baru ni Masalah dia bagi kaki lah. spray tau. Dia bagi spray kat Kaki kita. lah masalah. Kita perempuan ni kan Kaki nak tunduk tu, nak buka itu ni pasal aurat kan. Lepas tu kita kena pakai tu. Apa nama tu? Pakai stocking tak apa tapi nak tunduk kaki tu saya rasa macam Apa nama susah tu? sikit. Kasut apa tu? Dia kasut kulit dia apa dia panggil tu. Apa dah. Muzah. Muzah dia, muzah. Bukan. Bukan. Saya rasa bukan. Nama lain. Kalau dalam pembahasan ilmu fikih, itu namanya muzah. Muzah itu macam stokin kulit yang ketika waktu sejuk apa kena lap aja tak payah buka. Tapi tak tahu kalau ada Ya, bahasa ya. lain. Macam tu. Tapi kalau puan nak tayamum, tayamum Kau. Apa nama kau? khauf. Khauf. Betul. Kau. Bukan. Tapi Kalau ada pakai syarat stocking dia biasa tu Ustaz. Boleh. Boleh, Boleh. Lupa pada stocking je ni. Di atas stocking je kita lap kita basuh kan. Sekali tu Ustaz kan. Kita buat semua sekali-sekali je kan. Janganlah basuh 3 kali basah nanti. Dia spray tak basah sangat. Kalau pergi. Tapi muka pun kita buat sekali juga kan. Kita basuh sekali je kan. Wuduk pun sekali boleh. Yang sunat yang 3 tu kan sunat. yang Yang 2 kedua kita tu tu sunat. Okey kita buat sekali muka, tangan. Kan? Macam telinga tu yang sunat kepala kan. Yang telinga tu sunat kan. Jadi kalau 3 sunat itu kan muka, tangan, kepala dengan kaki. 4 tu yang spray tadi yang darurat. Yang tayamum Ustaz kata tadi apa dia? Kalau tayamum cuma 2. Dia 4 tu rukun. Niat, muka dengan tangan dengan tertib. Tertib tu harus berurutan. Tak boleh tangan dulu baru muka. Tak sah. Tapi tayamum dengan apa Ustaz? Kena dengan tanah kan? Tak boleh ambil debu-debu tu. Boleh. Tak boleh. Ada pendapat yang mengatakan boleh menggunakan misalnya dekat tepi dekat dinding-dinding pesawat tu kan ada debu sikit-sikit tu. Ada yang Tak boleh membolehkan. Ustaz kata. Tak boleh. Beli. Dia ada beli. Tak. Dia kena dengan Itu saya tanah cakap, juga. Jangan ada ambil debu. Ada 2 pendapat. Tapi kalau puan nak mengatakan yang guna tak boleh, tak masalah. Tapi ada pendapat yang membolehkan. Tapi kalau puan tak yakin, puan sebab dah ikut pendapat yang pertama tak boleh, berarti puan kena ada debu. Kan dah ada debu yang macam bedak. Bawa tanah. Dia orang kata bawa tanah letak dalam kereta ke mana ke. Yang dah siapkan dah macam bedak, tinggal diletak je. Seperti itu. Ada jual Ustaz dekat ni. Ada jual sekarang dah macam bedak dia. Saya minta sekejap saya nak pergi bilik tandas. Bilik air. Pakai bedak Ustaz? Ada ke pakai bedak? Bukan pakai bedak, debu tu dah dipackage macam bedak. Oh, dia packing. Dia dah paket kecil macam bedak, tinggal macam kotak tu tinggal kita ni aja. Tapi bukan bedak tak boleh. Itu bukan debu. Itulah. Tempat dia macam bedak tapi isi dia debu. Kita letak sekali je tangan kita ambil, kita buka muka kat tangan, pakai sekali tu je kan. Tak payah 2 kali kita perpedap tangan kita ke debu ke tangan tu kan. Dia macam ni, untuk sekali misal letak tangan pertama itu letak pada muka. Lepas tu tapi diketikkan dululah jumpa kan contoh kita letak debu sini, lepas tu kita ketikkan debu kanan kiri kan. Lepas tu kita ketikkan macam ni, tak boleh macam ni ketikkan macam ni kan tadi letak sana, letak sini, lepas tu macam ni, baru muka. Lap muka, habis muka, baru yang kedua kita letak lagi kanan kiri, baru ketikkan lagi. Kalau tak ketikkan boleh aja, tapi nanti banyaklah debu lekat kat muka. Baru tangan dari sini tak boleh dari bawah ni. Tak boleh dari bawah sini, dia dari sini. Dari ke siku lah. Dari sini sampai siku, kemudian kita putar sampai sini je. Sampai sini sebab yang ni nak pakai belah sini. Nanti kalau dah hujung baru kita satukan tangan. Dah itu je. Oh itu tayamum kan Ustaz kan? Okeylah. Tapi baru ni buat macam tak yakin buat juga tapi tak yakin. Tak yakin jangan. Kenalah juga balik turun bawah
Ambil. Tayamum tak payah kaki Ustaz. Tak payah. Kaki tak ada. Dia tangan. Tangan je. aja lah. Ha. Tangan dan muka sahaja. Bahkan ada yang pendapat mengatakan tangan hanya sampai sini. Tapi pendapat itu jarang orang pakai. Orang pakai sampai siku. Okey? Kalau nak sapu tu. Okey. Kita sambung? Okey. Sambung Ustaz. Okey, Puan siapa? Puan Desi. Boleh, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh. Masa tinggal 10 minit, saya tutup, lepas tu masuk baru Okey. Langsung. Ustaz nak tutup dulu. Okey Ustaz. Tutup dulu langsung. Cepat nanti baca tengok. Ustaz. Daging kambing. Daging kambing, daging domba adalah makanan sehat, tidak berkolesterol. Yang kolesterol itu lemaknya, Pak. Tapi kalau Bapak makan daging murni, dagingnya toh, ya sehat, Pak. Yang tidak boleh itu santannya. Jadi makan gulai itu jangan, kalau gulai sate aja udah. Ya, ataupun dibuat apalah, dibuat apa. Ya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, tolong catat. Jangan tidur larut malam. Batasan tidur jam berapa, Pak? Jam 11 paling telat. Jadi jam 10 harus sudah tidur. Kenapa? Apa penjelasan medisnya? Orang yang tidur di atas jam 11 akan terganggu fungsi livernya, Pak. Di mana liver kita ini fungsinya banyak. Ya, ada 500 fungsi liver loh, Pak. Fungsi jantung ada berapa, Pak? Mana yang lain? Puan Haji, Puan Dahniar. Mana yang lain, Puan? Ustaz Umar, Tuan Haji Umar pun dah masuk tu. Masalah. Okey. Ya. Lagi ni tahu. Mana yang lain? Tak masuk lagi. Kadang bila rehat macam ni break, dia orang pergi tandas sekali kan. Boleh lah tu. Saya pun kadang beli tandas juga. Saya punya line lambat masuk Ustaz. Nak check balik tu. Line Ustaz, lantai lagi tak berapa nak clear. Nak susah sikit. Line saya Alhamdulillah lah buat masa tu. Sebab dia punya komputer punya tu lemah, dia punya RAM dia. Slow. Tuan Haji pakai mana? Laptop ke pakai apa? Pakai ni PC? Pakai laptop. Laptop. Laptop dia RAM benar, dia lambat. Kawasan tu agaknya dia punya lambat. Memang RAM benar. Okey, kita sambung Puan Rosita baca. Puan Rosita. Puan Desi. Ya Ustaz. Puan Desi, saya bacakan. Walladzina, bismillahirrahmanirrahim. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في
في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج غير bukan غير. غير وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم. Alhamdulillah. Walladzina zi Mak Asli. yutawaffawna fauna Bacaannya. Bacaan lin. minkum Ikhfa hakiki. minkum wa yakum wa Al-Safawi. Safawi. wa yazaruna Mas. Asli. azwajau Wa ma'asli. Keramah al-Hunah. Asli. idama al-hunah wasiyatal Ramil lawanah. li azwajihim Wajib. Asli. jihim mata Dalam Dalam Islam. Islam mata'an sama asli. Pada asli. mata'an Jalan haki. Ijal haki. ilal khawli Lam Komariah. Alif lam Komariah. Hau. Bacaan lin. ghaira ikhraj Ghair bacaan lin. Raj. Mad arif disukun. Qalqalah kubra. Kekala subra. qalqalah kubra bukan sugra Kubra. fa in kharajna fa in Jalan haki. Izhar hakiki. izhar halki kharajna Koroj. qalqalah sugra fala Asli. junaha Asli. alaikum Alai bacaan lin. Izhar Syafawi. Kumpul izhar Mad asli. safawi. fi ma asli fa'alna fi anfusihinna maja ismu fasil ifa hakiki
Wajibul guna. Wajibul guna. Mim ma'ruf. Idgham ma'al guna. Idgham ma'al guna. Huruf. Bacaan lim. Ni. Bacaan. Adik li Adik li sukun. Oh, berhenti ya Allah. Wallahu. Alif lam Alif lam samsiah mad asli azizun. Azizun. Izhar Mat hakim. asli. Ma asli dengan izhar hakiki. Izhar Hakim. Mat alif disukun. Ma'arid li sukun. Wallazina. Ustaz, Azizun Hakim, Zun dengan Ha tu bukan izhar haki ke? Izhar hakiki. Izhar haki tu ya? Ya. Yang tadi nun mim ma'ruf, nun dengan mim Mim idgham ma'al hunah. Ya mauna. Okey, terima kasih. Wallazina yutawaffawna. Ya orang-orang. Dan orang-orang yang mati minkum antara kamu wa yazaruna Yang mereka serta mereka meninggalkan azwajan istri mereka. Orang mati ini laki yang mati pasti meninggalkan istri. Wasiyatan hendaklah berwasiat li azwajihim untuk para istri mereka mataan sebagai sagu hati pemberian nafkah ilal khawli hingga setahun ghairu ikhraj tanpa disuruh keluar. Fa in kharajna, kemudian jika mereka keluar, fala junaha, maka tidak salah atau berdosa alaikum atas kamu fima mengenai apa fa'alna yang mereka lakukan fi anfusihinna pada diri mereka mim ma'ruf Dengan cara yang dengan cara yang patut atau betul. Wallahu dan Allah Azizun Maha Perkasa, Hakim, Maha Bijaksana. Dan orang yang hampir mati, ni belum mati ya, berarti dah hampir mati. Sebab kalau mati dah tak boleh buat wasiat. Orang yang hampir mati antara kamu serta meninggalkan isteri hendaklah berwasiat untuk isteri-isteri mereka, iaitu beri nafkah sagu hati, makan, pakaian dan tempat tinggal hingga setahun lamanya, dengan tidak disuruh berpindah dari tempat tinggal. Kemudian jika mereka keluar dari tempat tinggal mereka tinggalnya dengan kehendak sendiri, maka tidaklah kamu mengenai wahai wali waris si mati mengenai apa yang mereka isteri itu lakukan pada diri mereka daripada perkara yang patut yang tidak dilarang syarak. Itu ingatlah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Ini maksudnya adalah ketika seorang lelaki dah sakit tenat dan kata doktor dah memang dia tahu dia ada sakit dan dia akan mati, dia boleh berwasiat. Berwasiat itu dalam wasiat itu maksudnya meninggalkan sebagian hartanya untuk memang diwasiatkan, dikhususkan untuk isteri seperti pakaian, makan dan tempat tinggal selama 1 tahun paling tak. Boleh berupa duit tapi untuk kehidupan isteri selama setahun. Takutnya ketika dia mati, suami mati, isteri nanti diusir oleh mertua, hartanya diambil. Memang takut ada. Seperti itu. Memang ada. Ha? Memang ada yang buat macam tu. Sebaiknya, tapi ini bukan wajib ya, ini sebaiknya. Ini kalau dia wasiat bertulis ke wasiat bercakap Ustaz? Kalau wasiat bercakap ini boleh tapi tak kuat. Itulah. Tapi kalau ada saksi tak apa. Ada saksi boleh. Sebaiknya adalah yang penulis wasiat. Lepas tu cukup jari dia nak tulis kalau orang dah sakit tak kuat. Ambil jari. Ada saksi yang buat lah yang tulis ni. Itu pun lebih bagus. Ambil cop jari. Cop jari lebih kuat. Okey, seterusnya Puan Rosita dah baca belum? Belum Ustaz, belum. Okey, silakan Puan Rosita, saya bacakan. Walil mutallaqati mata'un bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Akak Ustaz, skrin tu ayat Quran tu di bawah sangat Ustaz. Okey, silakan Puan Rosita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walil mutallaqati Salah Puan.
Walil mutallaqo. Mutal tekan qaf yang panjang. Walil mutallaqati. Bismillahirrahmanirrahim. Walil mutallaqati mata'um bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Bismillahirrahmanirrahim. Walil mutallaqati Walil mutal. Ulang sekali lagi walil mutal. Bismillahirrahmanirrahim. Walil mutallaqati mata'um bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Alhamdulillah, mantap. Walil mutal. Ta ni ada lam, jadi kena tekan walil mutal. Walil mutal wa mutal. Walil mutallaqa. Qa apa? Mat asli. Mutallaqati mata Ma'asli. bil ma'ruf Kelab. Dengan bat solat. iklab al ma'ruf. Ma'alif. Alif lam kamaria. Alif lam qamariyah. Ma'ruf. Bil Ma'arif disukun. Ada waqaf shad dengan lam, waqaf sili apa masuk sili? Teruskan lebih baik. Boleh terus, boleh berhenti, tapi terus lebih baik. Haqqan 'alal Izhar haki. izhar halki 'alal muttaqin. Al muttaqin. Alif lam qamariyah. Alif lam Ma'arif qamariyah disukun. ma'arif li sukun. Okey, apa maksud dia? Walil mutallaqati. Dan untuk para isteri yang diceraikan, mata'un, mutah ataupun sagu hati, bil ma'ruf dengan cara yang patut, baik. Haqqan sebagai kewajiban alal muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Dan isteri-isteri yang diceraikan berhak mendapat mutah, pemberian sagu hati dengan cara yang patut sebagai satu tanggungjawab yang wajib bagi orang yang bertakwa. Jadi ketika seorang suami menceraikan isteri, maka harus ada sagu hati, ataupun biasanya orang-orang ni kalau dah cerai, ada kalau dia kat Indonesia disebut dengan harta gonogini. Harta apa? Gono gini. Harta sepencarian waktu masih Harta pencarian. itu kalau bahasa Indonesia harta gonogini. Gono Jadi waktu dah nikah dia cari sana ni, itu harus dibagi dengan adil. Itulah yang disebut dengan harta pencarian ataupun harta gonogini. Kenapa pelik? Ustaz guana gini. Maksudnya macam tu, macam ni maksudnya kan. Gonogini tu waktu dia dah nikah, baru harta yang setelah dia nikah, setelah sewaktu dia bersama. Satu dia menjadi isteri lah. Walaupun isteri dia tak kerja, yang kerja suami, tapi isteri wajib dapat. Boleh dapat harta pencarian. Boleh dapat harta sepencarian. Okey, kita sambung. Seterusnya Puan Rosita. Rosita dah. Dah. Siapa yang belum? Rasidah. Puan Rasidah. Puan Rasidah. Kazalika yubayyinullahu lakum ayatih la'allakum ta'qilun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum ta'qilun. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum ta'qilun.
Ya, alhamdulillah. Kazalika Mak Asli. yubayyinullahu Allahu Alif Lam. Alif Lam Samsiah. Yubai itu bacaan lin kau Ustaz. Baik, bukan link. yubayyinu bukan. Kalau memang bunyinya bunyi lin tapi dia tidak termasuk kategori lin kerana bukan yang mati. Oh. Oh, Sebab ada sabdu, Ustaz. Sabdu. Tapi kita tak menyebutkan bacaan lin walaupun bunyinya bunyi lin. Allahu Alif Lam Samsiah dengan Alif Lam Samsiah dengan mak asli. Mak Asli. Lakum Aizah Syafawi. Izhar Izhar Syafawi. Syafawi. Ayah Mak Baik, Bayan. asli. mak badan dan mak asli. Mak Asli. Ayatihi Mak Jais. Mak Silah Silah kosirah. mak silah qasirah la'allakum Izhar Syafawi. Izhar Syafawi taqilun. Mat Arif Lisun. Mak adik li sukun. Kazalika Azan. Janganlah demikianlah yubayyinu menerangkan Allah lakum untuk kamu ayatihi ayat-ayatnya atau hukum-hukumnya la'allakum supaya kamu taqilun memahaminya ataupun berakal berfikir. Ayat 242. Demikianlah Allah menerangkan kepada kamu hukum-hukumnya supaya kamu memahami, maksudnya hukum-hukum tentang orang talak dan cerai. Talak tu cerai sama Sama. Lain. Tak dia ucap cerai. Lain je. Bila dia ucap bercerai je lah. Kalau Berarti talak dulu baru cerai Bila diucapkan talak maka terjadilah cerai. Tapi talak itu perlu diingat perkara yang dihalalkan oleh Allah tetapi juga dibenci oleh Allah. Boleh halal, boleh talak itu tapi Allah benci kepada talak. Karena orang yang menalak ini sama dengan merobohkan masjid. Karena orang menikah membangun masjid, ketika Dia talak bersembang merobohkan kan? masjid. Saya nak tanya dia bersembang-sembang. Saya nak bercerai dengan dia lah tapi saya bercerai. Dia sebut macam tu. Cuma dia tak secara rasmi lah sebut pergi mahkamah semua kan. Di Malaysia kena mahkamah. Kalau 3 kali dia sebut macam tu, dia kira berapa kali ya? Talak tu. Saya nak bercerai dengan dia. Sekali. Saya nak bercerai dengan dia, dengan isteri saya. Itu masuk kepada pembahasan fikih tentang fikih munakahat. Dalam fikih munakahat, talak itu tidak boleh secara merta turun 3. Maksudnya serta merta turun 3. Dia sebut 3 kali tu pukul 1 juga. Tetap dikira 1. Oh. Kecuali Kerana- kalau dia sebut akan dia talak 3 tu, dia jatuh lah kan? Kalau dia langsung sebut tolak 3 itu boleh jadi tolak 3. Tapi kalau sekali diulang-ulang, itu tetap jatuhnya talak 1. Karena apa sebenarnya talak ini kan, kenapa ada talak 1, talak 2? Itu supaya manusia itu buat correction, perbaikan diri supaya tidak merobohkan masjid tadi. Dalam fikih munakahat seperti itu. Tapi kalau dia sebut macam tu, talak tu jatuh lah Ustaz. Walaupun dia sebut secara lisan, dia tak daftar, dia tak record. Jatuh lah tu. Jatuh. Walaupun mahkamah tak ni. Kadang itulah kadang-kadang kenapa itu perlu diingatkan kenapa manusia itu dilarang main dengan talak walaupun senda gurau. Karena kadang talak ini ada yang bersifatnya tidak jahar, secara khafi, sembunyi, seperti baliklah kau orang tua kau, aku dah tak mau dengan kau. Itu boleh. Ada yang mengatakan itu talak kerana pengusiran. Ada yang mengatakan seperti itu. Itu yang bukan bentuk jelas tapi bentuknya seperti sindiran. Itu boleh jadi talak. Maka berhati-hati dalam makanya jangan pernah bermain-main dengan talak. Kalau dia bagi syarat, kalau pergi je rumah ni, aku tak mau lagi kaham. Jatuh tak Itu Ustaz? jatuh 1. Cuma kadang-kadang orang kita ni tidak mengindahkan seperti itu. Selagi belum ada dari mahkamah rasmi katanya bukan talak, tapi padahal dah jatuh talak. Itu yang dikhawatirkan. Contoh dia suruh cakap macam puan pandai ni lagi, perempuannya tetap belum pergi. Kalau kau keluar dari rumah ni, maka jatuhlah talak 1. Tapi perempuan tu pergi.
Tapi suaminya dah lupa dengan ucapan dia. Padahal itu dah jatuh. Besok buat lagi sampai 4-5 kali. Itu sebenarnya dah Walaupun jatuh tak ada tadi. walaupun tak ada saksi ke Ustaz? Dia Tak sebut harus macam ada tu. saksi. Oh. Tapi kalau kita dengar kan, kita rasa kita boleh. Dah kita tu. Dia tak kata kalau kau keluar rumah ni aku talak kau. Dia kata tak, kalau kau keluar rumah ni kau tak jadi isteri aku lagi. Boleh kan? Boleh. Jatuhlah tu Ustaz. Jatuh. Tak, kadang-kadang gini lah, yang itu okey jelas jatuh. Cuma kadang permasalahan rumah tangga yang selalu bergaduh suami isteri. Lepas tu suami baliklah ke rumah. Keluar macam tu, dah jatuh satu. Besok lagi dah balik, dah bagus lagi, dia bersatu balik. Lepas tu gaduh lagi, sebut. Sampailah terulang 4-5 kali. Kalau ugut Ustaz macam mana? Ugut macam mana? Kau gini-gini aku ceraikan kau. 3-4 kali tu dia tak talak berapa jatuh tu. Kalau ikutkan dalam hukum agama itu dah jatuh talak 3. Tapi kalau dalam hukum mahkamah masih talak 1 kerana tak apa namanya? Tak tertulis, tak terdata. Maka daripada itu jangan, kalau laki jangan main dengan talak. Kan Al-Quran banyak mengatakan, ingat jangan pernah bermain dengan talak walaupun hanya senda gurau. Yalah, memang tak boleh. Kalau ugut, kalau kau keluar ni itu boleh jadi. Itu dah jatuh lah Ustaz. Jatuh lah. Walaupun tak ada saksi tapi macam isteri tu dengar. Jadi dia Okey puan, talak itu tidak perlu saksi. Ini secara hukum agama bukan mahkamah Kalau mahkamah saya tak tahu. Cara hukum agama talak itu tidak perlu saksi. Kalau si A menalak si B, tak ada orang yang tahu, cuma suami isteri, tetap jatuh talak. Tapi dia kan Ustaz, dalam tempoh masa tertentu dia boleh rujuk balik kan Ustaz? Itu namanya masa iddah. Dalam masa 3 bulan, kalau dia nak rujuk tak perlu nikah. Contoh, si A bilang kepada isterinya baru 2 minggu kan, atau baru sebulan, dia rasa dah sebab tadi dah talak, dia rasa macam hidup tak selesa lah, apa biasa ada orang semua kan. Maka dia datang kepada perempuan, jom kita rujuk, kata isterinya, jomlah, dah selesai. Tapi tak ada report antara dia berdua je lah. Antara dia berdua je lah. Tak payah pergi. Siapa-siapa nak pergi report kat Kalau masa itu belum masih masa iddah, tak perlu ada saksi. Tapi kalau dah selesai masa iddah, harus nikah balik seperti semula, kena ada saksi, kena ada apa, wali. Itulah kenapa ada masa iddah. Masa iddah itu masa untuk berfikir, tadabbur. Untuk memperbaiki itu dikasih masa dalam 3 kali suci ataupun 3 bulan. Okey? Okey. Faham tu. So apa-apa jadi kita tak faham, kita sama-sama terlibat. Dan untuk lelaki, Haji Umar dan saya jangan pernah bermain dengan talak. Perempuan, tapi pernah tak berfikir kenapa talak itu tidak terletak pada perempuan? Kenapa pada lelaki? Perempuan ni dia emosi, lelaki ni dia lebih stable emosi dia lebih berfikir. Kalau perempuan tiap-tiap hari dia talak. Tiap-tiap kali gaduh. Kalau dia period je, dia emosi tak stable, dia cakap. Emosi dia tak stable orang perempuan, terutama kalau dia datang bulan. Ya, betul. Itulah maka talak itu terletak pada lelaki, bukan pada perempuan. Okey, ada yang belum baca? Puan Rodiah dah baca belum? Belum, tapi dah sempat kan Gika? Sempat. Untuk Tuan Rodiah kita sempat-sempatkan. Okey, Puan Rodiah. Ayat ke 243. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ilal ladzina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadharal maut. فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. Silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم
Alam tara ilal ladzina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hazaral maut faqala lahumullahu mutu summa ahyahum. Innallaha lazu fadlin 'alan nas walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ilal ladzina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hazaral maut faqala lahumullahu mutu summa ahyahum. Innallaha lazu fadlin 'alan nas walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Alhamdulillah. Mantap. Alam tara. Syukran Ustaz. Sama-sama. Alam tara memati bertemu dengan ta. Izhar. Izhar Syafawi. Izhar Syafawi. Ilalladzi. Ilallazi. Alif lam syamsiyah. Ziz mad asli. Ilalladzina kharaju Mad asli. min diyarihim. Ikhfa hakiki. Ma asli rihim wa hum asli. ulu. Izhar. Izhar Syafawi. Izhar Syafawi ulu ma asli fun haza. Fun haza. Izhar halki. Izhar halki. Hazarul maut. Kalau berhenti maklin, kalau sambung Maklin. bacaan lin. Mauti. Bacaan lin. Faqala lahumullahu mutu Mutu ma asli. Summa wajibul gunnah. ahyahum. Mad asli. Jim, wakok jim apa jim? Makrob jim. Jais. Jim. Jais. Ini wakaf jim. Waqaf. Oh jim. Waqaf jim. Jais boleh terus, boleh berhenti. Pilihan. Jim waqaf jais boleh berhenti, boleh disambung. Innallah. Innallah wajibul gunnah. Innallaha lazu fadlin ala. Lin ala izha haki. Alan nas. Alan nas. Wajibul gunnah. Alif lam. Alif lam syamsiyah. Walakinna wala. Mad asli. Kinna wajibul gunnah. Aksarun nasi. Sama La Sama wajibul gunnah. La ma asli. Yashkurun. Ya. Sifat shin ni apa? La ma asli. Ya. Ya, sifat shin ni tadi apa? Yasin. Sifat. Tafashi. Syafashi. Kurun. Huruf ma'rif disukun. Okay, alam taro. Alam taro, tidakkah kamu Perhatikan. Kau lihat. Ilalladzina. kepada orang-orang yang kharaju. mereka keluar Min diarihim daripada dari kampung mereka. Wahum ulufun. Dan mereka dan sedang mereka beribu-ribu hazarul maut. Nanti kita baca maksudnya. Hazarul. Karena Hazarul takut maut. Takut mati. Faqala lahumullah. Maka berfirman kepada mereka, Allah SWT, mutu, matilah kamu. Allah matilah kamu. Summa ahyahum, kemudian dia menghidupkan mereka. Innallaha lazu fadlin. Sesungguhnya Allah Allah pasti mempunyai kurniaan. Alan nasi, terhadap manusia. Walakinna, tetapi aksaron nasi, tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur.
Tidak engkau perhatikan wahai Muhammad tentang orang yang keluar melarikan diri dari kampung halamannya karena takut mati. Sedangkan mereka beribu-ribu ramainya mereka, maka Allah firman kepada mereka, matilah kamu, kemudian Allah menghidupkan mereka. Sesungguhnya Allah mempunyai kurniaan terhadap manusia seluruhnya, tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. Ini maksudnya bukan berhijrah ya. Mereka ini beribu-ribu keluar dari kampungnya bukan bermaksud berhijrah, tetapi mereka takut mati. Seolah-olah rezeki itu ditentukan dengan cara bekerja, bukan dengan ditentukan oleh Allah. Karena rezeki itu walaupun kita bekerja, tapi yang menentukan adalah Allah. Kadang-kadang manusia ini dengan dia bekerja, dia mengatakan bahawa rezeki itu dari hasil kerjanya. Tidak, sebenarnya rezeki itu tetap daripada Allah, tetapi melalui jalan bekerja. Maka kata Allah, mati, maka matilah kemudian dihidupkan balik. Dan inilah di dalam ilmu di dalam agama lain disebut dengan lingkarnasi. Tahu lingkarnasi? Terutama orang Cina. Kalau sana apa namanya kalau bahasa Melayunya? Contoh dia dah mati, nanti besok ada lagi dia akan lahir lagi menjadi, ada yang menjadi kucing, ada yang menjadi orang lain. Itu apa namanya? Reincarnation. Reincarnation kan. Kalau sini Malaysia nyebutnya reinkarnasi. Itu bahasa reinkarnasi. Itu Indonesian punya bahasa ya? Reinkarnasi. Reincarnation lah. Reincarnation kalau bahasa Inggrisnya. Maksudnya orang dah mati, nanti dia dilahirkan kembali dengan entah wujud ayam, wujud kucing ataupun wujud manusia lain. Macam tu. Hindu pun dia percaya. Iyalah, tapi itu dalam Indonesia dalam agama Islam tak ada kan? Tak ada. Bahasa itu misalnya orang Hindu banyak itu disebut kalau sini menyebutnya lingkarnasi. Nasi. Bulatan lingkar kan aslinya Reincarnation. Jadi bahasa Indonesia lingkarnasi. Yang tu. Reinkarnasi. Bahasa Inggeris. Reinkarnasi. Diinggriskan. Orang bahasa Indonesia gunakan bahasa Inggeris. Indonesia dia banyak dia singkatkan dan bahasa yang Tapi lain. kalau kita Malaysia apa disebut? Kalau Malaysia apa namanya? Itulah nak tahu. Malaysia mana ada? Kita tak percaya pada reinkarnasi. Kalau dia meninggal dia menghadap Allah. Maksud saya memang dekat Indonesia pun orang tak percaya, itu agama lain. Agama Islam tetap tak percaya. Masuk puan Rosita, lingkarnasi itu dalam bahasa Malaysia apa? Betul. Reinkarnasi. Kalau kata lingkar tu bukan guna reincarnation ya, tetap guna English. Reincarnation pakai English saja. Jadi hidup semula. semula. Tapi dalam Islam ada yang namanya hidup setelah mati dihidupkan kembali. Tapi bukan seperti konsepnya orang Cina ataupun konsepnya orang Hindu. Tak sama dengan konsep orang Islam. Okey, di sini dikatakan bahwasanya tetapi mereka semua tidak bersyukur, padahal semua rezeki itu dah Allah berikan. Mereka takut mati, padahal Allah dah semua itu kalau mereka bersyukur pasti akan kecukupan. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kita bersyukur maka Allah akan menambahkan nikmat. Kalau kita kufur maka azab Allah sangat pedih atau sangat keras. Okey, untuk hari ini sampai di sini. InsyaAllah kita sambung minggu depan hari Rabu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Wassalim wa radiyallahu tabaraka an quli sahabati Rasulillah ajma'in. Allahumma ja'alna hadhi jam'atan marhuman wa tafarruqan bi tafarruqil ma'suma wa atina rizqan halalan tayyiba wa atina ilman manfa'atan fid din wa dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Doa bersama-sama.